berasal dari Johor, berumur 23 tahun, akan membawakan ASEAN Talk yang bertajuk ASEAN Perpaduan dalam Kepelbagaian. Untuk itu, saya serahkan pentas ini kepada saudara Muhammad Hanafi Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Assalamualaikum semua. Jika kita lihat di botol bawah ini, apa yang terkandung dalamnya? Air bukan? Dan sekiranya saya berkata mengenai peribahasa air, pasti kalian semua mengetahui apa yang peribahasa berkaitan dengan air. Bulatnya air kerana pembentung, bulatnya manusia. Apa yang ada di fikiran anda? Saya tahu ada akan mengatakan kerana faktor makanan dan juga malas senam. Itu tidak dapat dinafikan antara faktor-faktor kenapa bulatnya manusia. Tapi itu tidaklah menjadi topik saya untuk hari ini, kerana kita akan membincangkan bagaimana bulatnya manusia mampu untuk memuafakat seluruh masyarakat. Dan saya akan menyampaikan topik yang bertajuk ASEAN Perpaduan dalam Kepelbagaian. Seperti yang kita dapat mengetahui bahawa kelompok ASEAN dan pelbagai bangsa, budaya dan negara, bagaimana ke-10 buah negara ini mampu untuk bekerjasama dan bersama-sama untuk memakmurkan rantau Asia Tenggara ini. Tetapi ia kelihatannya mustahil. Namun perjalanan yang telah kita lalui selama hampir setengah dekad ini membuktikan bahawa persatuan ini mampu dan telah menjalankan pelbagai usaha untuk memakmurkan lagi rantau ASEAN ini. Dan kita dapat lihat bagaimana pernyataan persatuan antara pelbagai budaya, bangsa dan negara mampu untuk memakmurkan dan meluruskan perjalanan kita untuk memakmurkan rantau ASEAN menjelang 2015 sehingga seterusnya. Dan ini dapat dilihat, ada juga kata-kata sinis yang mengatakan bahawa persatuan ini seolah-olah persatuan yang tidak bertaring kerana apabila menggigit tidak mampu meninggalkan bisa. Namun perjalanan-perjalanan kita mengatasi pelbagai masalah dan konflik telah ternyata mampu membuktikan bahawa negara-negara ASEAN boleh bekerjasama dalam kepelbagaian. Ini dapat dilihat apabila melalui logo ASEAN sendiri yang mempunyai 10 batang padi, maafkan saya, yang diikat bersama untuk bermuafakat dan saling bekerjasama. Saya bertanya, sekiranya satu batang padi itu disesah dan disebat kepada anda-anda semua, anda pasti tidak akan merasa apa-apa. Tapi bayangkan bagaimana kalau saya ambil 10 batang padi dan sebat anda-anda seorang, pasti ada yang menjerit. Dan sekiranya ini kita dapat lihat juga bahawa untuk mewujudkan komuniti ASEAN, kita memerlukan rasa keterimaan kita sebagai satu wilayah yang berbeza agama, berbeza budaya dan berbeza fahaman politik dan sebagainya untuk bersama-sama duduk dan berbincang mengatasi masalah-masalah itu. Dan ini dapat dilihat melalui nilai-nilai ASEAN sendiri, melalui piagam ASEAN yang dinyatakan pada tahun 2007 bahawa kita pertamanya kita akan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara ahli terhadap sebarang isu yang timbul, dan yang kedua penyelesaian konflik secara aman, dan yang terakhirnya polisi tidak campur tangan terhadap hal ehwal dalaman. Dan kita namun demikian, siapa sangka carik-carik bulu ayam bercantum jua. Namun jangan tersalah carik, kerana jika anda tersalah carik, gugur bulu ayam itu ibarat bunga-bunga bertaburan. Pelbagai aspek isu-isu konflik yang sering terjadi di negara-negara ASEAN yang memerlukan komitmen serta komunikasi yang berkesan antara negara-negara ahli anggota untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang timbul. Dan kita dapat lihat pertamanya melalui isu yang sedang dan paling hangat diperkatakan mengenai perebutan wilayah konflik di Laut Cina Selatan. Bagaimana yang kita ketahui bahawa di Laut Cina Selatan ini di antara Pulau Parsel dan Pulau Spratly yang kaya dengan hasil marin dan juga hasil minyak, menjadi perebutan antara 4 buah negara ASEAN, iaitu dapat kita lihat antaranya Vietnam,
Malaysia, Brunei dan Filipina dan juga negara China. Bagaimana kita bersetuju untuk mengikuti undang-undang antarabangsa yang bernama Konvensyen Antarabangsa Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu Undang-Undang Laut Antarabangsa 1982, dan kita tidak menggunakan sebarang faktor ketenteraan bagi menunjukkan bahawa ya, inilah wilayah aku, tapi kita bersama-sama bermuafakat mencari jalan penyelesaian yang terbaik bagaimana untuk mengatasi isu perebutan kawasan konflik ini. Dan seterusnya, mengenangani isu Selat Melaka, saya pasti hadirin di belakang sana pasti mengetahui sejarahnya Selat Melaka yang telah lama menjadi laluan perdagangan utama antara para perdagangan dari timur hingga ke barat. Dan isu-isu seperti lanon, rompakan lanon untuk kapal-kapal tidak dapat dielakkan, dan ini telah menjadi satu wacana bagaimana penyelesaian antara negara-negara di selat-selat Selat Melaka seperti Malaysia, Indonesia dan Singapura dijalankan melalui perkongsian maklumat dan perjagaan persempadan maritim masing-masing untuk menjamin keselamatan Selat Melaka sini. Di sini kita dapat melihat bagaimana falsafah perpaduan dalam kepelbagaian diselesaikan dengan semangat ASEAN. Seterusnya, kita dapat lihat jika anda menarik udara di dalam dewan ini sekarang, pasti anda rasa bersyukur kerana udara yang begitu tenang, bersih dan tidak ada sebarang pencemaran. Namun saban tahun kita menghadapi permasalahan jerebu dan pembakaran terbuka yang menuntut komitmen setiap negara-negara ASEAN yang terlibat, iaitu Malaysia, Indonesia dan juga Singapura, mengatasi permasalahan jerebu yang di Dara Akbar yang menyatakan salah siapa. Daripada kita membincangkan masalah salah siapa, kita telah mewujudkan satu perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan pada tahun 2002 yang menuntut komitmen persetujuan untuk mengatasi permasalahan jerebu dan berkongsi maklumat dan kepakaran mengatasi isu-isu pembakaran terbuka. Dan seterusnya, tidak dapat dinafikan juga kita mempunyai isu perebutan sempadan negara, dan dapat dilihat apabila pertuntutan terhadap antara Malaysia dan juga Indonesia terhadap Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan. Kita membawa isu ini tidak melalui kekasaran, menggunakan ketenteraan dan sebagainya, tetapi kita menggunakan medium persetujuan dan keamanan membawa isu bertindih ini supaya saling bermuafakat dan menyelesaikan masalah yang timbul. Dan seterusnya, kita tengok pula persempadan antara Kemboja dan juga Thailand yang masing-masing ingin menuntut sebuah kuil purba yang dikatakan menjadi rebutan setiap dua buah negara ini. Dan yang juga isu Pulau Batu Putih yang saya pasti anda semua sudah mengetahui bahawa bagaimana kita menggunakan jalan penyelesaian melalui mahkamah antarabangsa menyelesaikan isu-isu ini. Dan bagaimana kita menyelesaikan juga masalah-masalah politik dalaman antara sebagai contoh di Bangsa Moro di Filipina dan juga di selatan Thailand, memupuk kita untuk saling bekerjasama mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul. Dan jika tidak dapat dinafikan juga, komiti-komiti ASEAN saling memerlukan antara satu sama lain. Bagaikan aur dengan tebing, kita saling memerlukan dan memerlukan sistem sokongan antara satu sama lain. Sebagai contoh, isu-isu sering hangat diperkatakan mengenai isu pekerja asing. Mengikut statistik yang dinyatakan, mengikut pembantu rumah asing, hampir 176,559 orang pekerja untuk pembantu rumah, dan kebanyakannya adalah dari komuniti dan negara ASEAN sendiri. Dan kita lihat bagaimana negara Malaysia dan Indonesia melalui tenaga kerja Indonesianya, TKI sebutannya, dan menyelesaikan isu-isu tentang permasalahan pengeksploitasian pembantu rumah dan isu-isu yang berbangkit. Dan ini tidak dapat dilakukan sekiranya kita tidak bersatu padu dan hanya mementingkan diri sendiri. Dan juga isu pemerdagangan orang. Malaysia umum mengetahui bahawa kita merupakan negara transit dan juga negara hala tuju, negara tujuan bagi mereka-mereka yang ingin memperdagangkan orang di Malaysia. Dan bagaimana isu Malaysia memerlukan kerjasama antara negara-negara lain membantu mereka untuk menyelesaikan masalah ini.
dan sebagainya. Dan kita lihat daripada sejarah dan budaya, tidak dapat dinafikan bahawa rantau ini begitu kaya dengan sejarahnya, budayanya dan kepelbagaian kaum dan juga agamanya. Kita dapat lihat sebentar tadi bagaimana barisan choir yang menyanyi memakai pakaian-pakaian tradisional setiap negara-negara ASEAN yang berada di belakang saya benderanya. Dan namun kita dapat lihat juga dari segi ini terdapat pelbagai isu yang timbul. Sebelum itu, kita telah tahu bahawa semenanjung di rantau Asia Tenggara ini UNESCO telah mengiktiraf kepelbagaian budaya dan agama dan tempat sejarah, antaranya seperti tempat-tempat di atas Angkor Wat, Kemboja dan sebagainya. Tapi saya pasti kalian mesti ingat popiah ni terasa lapar, bukan? Saya pun begitu. Dan ada juga yang menggemar popiah kering, juga popiah basah, tidak kira mana pilihan anda. Namun itu telah menjadi isu bagaimana baru-baru ini kita menuntut kesefahaman dan perpaduan antara komuniti negara ASEAN, khususnya Malaysia dan Indonesia, mengatasi permasalahan yang timbul yang mengatakan bahawa Malaysia mencuri popiah daripada negara Indonesia. Sekiranya persefahaman dan terlalu mengikut sentimen, emosi dan tidak menggunakan intelektual dan perpaduan semangat ASEAN yang kita bina selama ini, tidak mungkin isu popiah ini akan selesai begitu saja. Dan kita juga dapat lihat bagaimana ASEAN Musical Extravaganza pada 2012 telah menyatukan dan memperkenalkan kepelbagaian budaya, kaum yang ada seni persembahan untuk mengetahui apa yang kita ada sebagai komuniti ASEAN untuk saling menghargai. Saya tahu ada yang tahu tarian Zapin di dalam ni, betul tak? Ada tak yang tahu? Okey. Saya tahu, tapi tak apalah, tak payah tunjukkan kat sini. Dan ada juga yang boleh untuk mempersembahkan pelbagai budaya dan tarian dari negara-negara lain. Ini menunjukkan bahawa kita sepatutnya sebagai satu rumpun dan satu komuniti saling memahami dan saling menyokong budaya dan seni tarian setiap negara-negara ini. Dan kita lihat dari sudut aspek sukan, saya yakin bahawa anda setiap di dalam ini pasti pernah mendengar sukan Southeast Asia Games yang dilakukan 2 tahun sekali di negara-negara ASEAN. Bagaimana semangat kesukanan ini memupuk kita sebagai perpaduan antara komuniti-komuniti, menyelesaikan menyokong perpaduan antara komuniti. Namun demikian, kita juga tengok dari sudut aspek bola sepak, di mana kita dapat lihat bagaimana pertembungan Piala Suzuki antara Malaysia dan Vietnam yang telah bergaduh penontonnya ke atas ketidakpuasan hati mereka kekalahan Malaysia kepada Vietnam semasa di Kuala Lumpur. Dan isu ini tidak berlarutan, dan bagaimana kita lihat bersatu padunya kita mengatasi isu ini apabila perlawanan Malaysia dan Vietnam di Vientiane telah dilihat. Penyokong-penyokong Vietnam tidak membalas apa yang telah dilakukan terhadap penyokong Malaysia sewaktu di Bukit Jalil. Ini menunjukkan bahawa konflik dan isu dalam perpaduan menuntut kita untuk saling memaafkan, saling bertoleransi dan saling bekerjasama untuk mewujudkan satu bangsa yang menghormati dan saling menerima. Dan isu juga, kita juga tidak terkejut apabila baru-baru ini dinyatakan bahawa Malaysia ingin, ASEAN, ingin menjadi tuan rumah bersama untuk FIFA World Cup dengan izin untuk sama-sama memajukan industri, menjayakan pertandingan FIFA. Kita dapat lihat ini merupakan kali pertama dicadangkan bahawa kita serantau memperengurusikan dan menjadi tuan rumah bersama yang tidak pernah lagi dilakukan oleh mana-mana negara yang menjadi tuan rumah bola ini. Dan selain itu, kita dapat lihat bagaimana isu-isu kemanusiaan yang menuntut kita sebagai rakyat ASEAN saling sensitif dan saling berperi kemanusiaan. Siapa yang tidak tahu mengenai gempa bumi dan tsunami Aceh yang telah terjadi pada tahun 2004. Dan ini begitu menyayat hati dan menyentuh perasaan bagaimana sebuah tragedi mampu mengubah sebuah negara, sebuah bandar yang makmur dan berjaya musnah dan ranap dalam sekelip mata. Atas kesedaran itu, kita telah mewujudkan, ASEAN telah mewujudkan pengurusan bencana dan tindakan kecemasan pada tahun 2009 bagi menyalurkan dan menyeragamkan bantuan-bantuan kemanusiaan ke negara-negara ASEAN. Dan buktinya,
Keberkesanan ini dapat dilihat apabila kita dapat melihat bagaimana pada tahun 2011 Taufan Narjis di Myanmar telah menunjukkan keberkesanan idea-idea untuk menyatu padukan bantuan kemanusiaan di negara ASEAN supaya bantuan itu sampai tepat ke hati dan masyarakat di ASEAN. Seterusnya kita dapat lihat bagaimana baru-baru ini pelarian Rohingya hangat diperkatakan bahawa isu pelarian Rohingya yang lari ke negara-negara kita, negara di Indonesia dan juga di Malaysia. Bagaimana kita sebagai sebuah komuniti ASEAN bekerjasama untuk membantu mereka-mereka ini yang mengalami isu pelarian daripada negara masing-masing. Dan kita dapat lihat bagaimana baru-baru ini juga baik Malaysia dan Indonesia dan juga Thailand bekerjasama mengatasi isu pelarian Rohingya ini dengan mewujudkan sebuah pusat perlindungan sementara bagi mencari solusi yang sebenar. Tuntasnya akhir sekali, dan ini dapat dilihat apabila Malaysia melakukan pengurusi ASEAN, gerakan kesederhanaan global yang mementingkan kita sebagai warga komuniti saling bersederhana dan tidak terlalu ekstremis. Dan akhirnya sekali saya ingin menyeru kepada anda-anda di semua, kalau kita lihat 10 jari di tangan kita, pasti kita akan tidak selain daripada makan, menulis dan pelbagai fungsi. Ingat 10 jari ini bahawa menunjukkan ini merupakan negara-negara ASEAN yang perlu dicantum bersama dan berpadu untuk menyelesaikan sebarang isu dan permasalahan yang timbul supaya untuk masa hadapan kita boleh berjaya lagi untuk seterusnya menjadi sebuah rantau yang gemilang. Sekian.